Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Hari Raya geng. Hari ni aku nak sembang-sembang lagi berkaitan dengan kereta Belfire, kereta Alphard. As you know, channel ni aku memang dedicated untuk share aku punya pengalaman, aku punya very basic knowledge lah berkaitan dengan Belfire and Alphard ni lah. Okay, hari ni aku nak bercerita pula berkaitan dengan topik yang normally orang akan tanya lah. Okay, nak beli 3.5 ataupun 2.4 aka 2.5 lah. As you know, 2.4 ni untuk version yang 2014 ke bawah, 2.5 untuk version 2014 ke atas lah. So ramai tanya lah dalam grup Belfire, grup apa, ramai juga tanya soalan ni, 3.5 ke 2.4. So hari ni aku nak sembang ataupun aku nak cerita bagi aku punya personal view, siapa orang yang sesuai menggunakan kereta Belfire Alphard 3.5. Okay, nanti aku tak nak cerita pasal 2.4 sebab 2.4 ni ramai sangat yang dah guna tau. So tapi orang akan tanya, perlu ke 3.5 ni? Aku akan cuba jawab dan aku akan cuba perjelaskan. First, disclaimer yang aku nak buat ni, nombor satu, kalau korang yang follow channel aku, korang akan tahu aku punya channel ni bukan untuk dedicated kepada bakal-bakal pembeli yang memang dah kaya, dah banyak duit, boleh duk tukar kereta sana 3 tahun 4 tahun tukar. No, aku punya channel aku lebih kepada macam akulah, orang-orang yang biasa yang nak pakai kereta Belfire Alphard ni. So cost is very important untuk golongan yang macam kami ni. So disclaimer untuk mana-mana yang dah super kaya tu, okay, Datuk Alif Shukri ke, Datuk Sri Vida, ataupun mana-mana jutawan yang anytime boleh beli kereta, anytime boleh beli kereta, okay, this is not for korang lah, duit bersepah-sepah kan. So untuk yang macam kami ni, cost is very important. Okay, terus kepada isu yang aku nak sembang ni. Okay, nombor satu, siapa yang sesuai pakai Belfire Alphard 3.5 ni? Okay, first of all, definitely orang yang memang very serious about performance, yang memang beli Belfire Alphard memang nak go for performance. Okay, kenapa performance? Okay, aku cerita technical part sikit lah. 3.5 basically dia generating horsepower lebih kurang 290 horsepower dibandingkan dengan 2.4. 2.4 generate lebih kurang 2.4 ataupun 2.5 generate dalam 170 horsepower je. 3.5 dia generate torque ataupun pickup lebih kurang dalam 350 Newton meter. Compare dengan 2.4, dia generate lebih kurang 230 Newton meter. Okay, as a comparison untuk MPV lain, okay, untuk Grand Starrett diesel, dia menghasilkan dalam 170 horsepower tapi torque-nya 440 lebih kurang. Dan Grand Carnival pun yang baru, horsepower dalam 190 dan torque-nya sekitar 440 jugalah. Okay, so kenapa aku kata Belfire ni untuk yang 3.5 owner ni ataupun pembeli ni, dia memang should be somebody yang very concern pasal power. Kalau korang tengok horsepower untuk 3.5 ni 290, dia sangat tinggi horsepowernya. Compare dengan 2.4 yang 170 horsepower, banyak beza. Tapi untuk model MPV ni, dia basically bukan horsepower tu yang critical, sebenarnya torque. Okay, kalau kau tengok macam Grand Carnival ataupun Starrett, kenapa dia sedap bawa? Sebab dia punya torque 400 ya. Kalau kita cakap pasal 2.4, torque dia sekitar 230. So memang untuk kereta yang besar, faktor yang kita perlu utamakan, for me, dia bukan lagi horsepower, dia lebih kepada torque. Sebab horsepower dia basically dia determine kita punya top speed tau, horsepower ni. So kereta besar, horsepower besar
bagai nak gila pun, top speed, I mean 200, dari segi aerodynamic memang totally out lah. So the crucial part is torque. So kalau sesiapa yang concern berkaitan dengan power, number 1, I would suggest korang beli 3.5. 2.4 tak power ke? Okay, 2.4 frankly speaking, untuk yang kalau jenis yang santai, tekan dalam 110, 120, pada aku dah memadai. Okay, nak overtake atau potong kereta pada kelajuan yang 110, 120, lebih dia boleh cukup sebenarnya kuasa 2.4. Tapi macam aku katalah, kalau somebody yang memang jenis nak tekan terus shoot, memang korang akan kata 2.4 ataupun 2.5 is under power. So my suggestion, kalau korang ni jenis memang go for power, better shoot kepada 3.5 terus. Kenapa tau? Okay, nombor 2, ia juga berkaitan dengan korang punya fuel consumption. Sebab apa? Sebab kalau jenis yang kaki santai, okay, korang bawa dalam 110, 120, 130, dan kau bawa 2.4, basically dari segi penggunaan minyak, dia lebih jimat. Sebab apa? Of course 2.4 kan, lagi besar CC, lagi kuat makan minyak. So kalau kau bawa dalam mode yang eco, 110, 120, 2.4 lagi jimat. Tetapi kalau kau jenis suka tekan, manjang bawa 160, 170, better go for 3.5. Okay, so that is the first consideration ataupun golongan pertama yang sesuai pakai 3.5 ni lah, yang memang very serious about power, yang memang nak kereta yang power. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, golongan ataupun people yang sangat sesuai menggunakan 3.5 ni adalah orang yang bila beli kereta, dia punya matlamat untuk guna untuk satu jangka masa yang agak lama, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kenapa saya cakap macam tu? Very simple je. Sebab 3.5 ni, dia punya depreciation, kadar susut nilai dia sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. Okay, kalau hari ni, sekarang ni, korang buka mudah, korang search Vellfire 3.5 bukan baru lah, I mean unregistered. Kau compare dengan Vellfire ataupun Alphard 2.4 ataupun 2.5 unregistered, kau akan tengok harga 3.5 sekitar 310. Okay, berbanding 2.4 atau 2.5 yang unregistered dalam 260, 250. So beza antara 2.4 ataupun 2.5 ni dengan 3.5, bezanya tinggi tau, dalam 70,000, 80,000. Itu bila kita cakap berkaitan dengan unregistered. Tapi the moment kereta tu dah registered, kau tengok pula mudah untuk yang jual secara second hand, kereta-kereta 3.5 tahun yang sama, warna sama, everything sama, kau akan tengok kereta 3.5 akan drop kau-kaunya. Contohnya kalau version 2014 ANH20, kalau kau tengok version 2014, tahun 2014, 2.4 dengan 3.5 yang second hand, kau akan nampak 3.5 kau-kaunya, dia basically harganya lebih rendah daripada 2.4. So maksudnya kau beli mahal, kau jual murah. Aku rasa benda ni common sense lah. Mana-mana kereta yang very high performance, road tech, dia punya CC je tinggi, kalau dia jual semula, confirm harga jatuh gila-gilanya. Sebab apa tau? Sebab biasalah market untuk second hand ni biasanya golongan-golongan yang tak mampu beli kereta baru kan, yang harga sampai 300. So dia akan go kepada second hand car. So second hand car ni biasanya pengguna-penggunanya dia lebih concern kepada duit semua. So
3.5 ni dia punya maintenance agak tinggi. Yang itu nanti aku akan cerita detail sikit lepas ni berkaitan dengan maintenance and etc lah. So kalau kau nak pakai 3.5, better kalau kau tak nak rugi cepat, at least kau hold 5 tahun, 7 tahun. Kalau kau boleh hold 9 tahun then atau 10 tahun lagi bagus. Kalau kau tak nak suffer so called macam depreciation yang kau-kau tu Itu golongan kedua. Maksudnya kalau kau beli, lepas tu kau budget, okay, 3 tahun lagi aku jual lah ni. Pada aku, go for 2.4 ataupun 2.5. Sebab harganya tak akan jatuh sangat. Tapi kalau kau beli, kau punya target, okay, aku akan long last pakai kereta ni, aku rasa 7 tahun, 8 tahun lagi aku tak akan jual kereta ni. So, shoot terus kepada 3.5. Okay. Seterusnya, golongan yang pada aku sesuai pakai 3.5 ni adalah yang tak kisah untuk servis ataupun tak kisah untuk bayar road tax yang tinggi. Okay, road tax untuk we talking about road tax. Road tax untuk 2.4, 2.5 ni sekitar 750-760 setahun. Okay, tetapi untuk 3.5 dia punya kadar road tax adalah 3,200. 2,300. Sorry, 2,300. Kat situ kau tengok berapa kali ganda, berapa kali lipat dia daripada 700 kepada 2,300. Okey. Macam kereta aku 2.4 2009 dah lama aku punya road tax dengan insurans 1 tahun dalam 2,000. Okey. Tetapi kalau 2009 untuk 3.5 memang definitely engkau kena readykan 4,000 ataupun 5,000 untuk road tax dan insurans. Memanglah somebody akan kata benda tu setahun sekali, but trust me, percayalah, bila sampai waktu untuk renew road tax, sekaya mana pun orang, kalau kau kena bayar 5,000 atau 4,000, memang kalau boleh, memang kalau boleh kau tak akan keluarkan duit lah that much. So pada yang tak kisah nak bayar road tax mahal, go ahead guna 3.5. Dan make sure kalau kau guna 3.5 ni, kau kena make sure yang bayar road tax mahal dan kereta bergerak lah. Kalau kau bayar road tax mahal, lepas tu guna pun sebulan sekali, pada aku membazir lah. Okay, lagi satu berkaitan dengan maintenance 2.4 versus 3.5. Sedikit technical spec juga. 2.4 basically spec dia adalah 4 inline, 4 silinder. Okay. 3.5 basically adalah 6 silinder. Kalau 2. Model 2014 basically 3.5 dia gunakan configuration engine V6. Untuk 2014 ke atas dia dah gunakan inline 4 lah, tapi still 6 silinder. Apa maksudnya tu? Bila banyak silinder, banyaklah spark plug. Bila banyak spark plug, kalau nak repair tu ataupun nak servis, banyaklah kena bayar plug tu. Nombor 1, maintenance untuk plug. Yalah, replacement of plug tu, spark plug basically daripada 4 biji sekarang jadi 6 biji. So dah mahal lah. Nombor 2, minyak hitam. Okay, minyak hitam pula basically kalau yang untuk 2.4 ataupun 2.5, minyak hitam lebih kurang dalam 4 liter setengah je tu lah. Tapi biasa aku punya 2.5 aku isi 4 liter dah. Dipstick tu dah full lah 4 liter. Tapi untuk yang 3.5 kau kena ada 6 liter. So kat situ pun duit tu. So maintenance cost basically ataupun maintenance ataupun upah ni basically 3.5 is lagi mahal. Sebab apa? Sebab nak macam plug tu, dia nak go kepada dia punya plug system tu, basically upah untuk 3.5 lebih mahal sikit lah. Kan biasalah kan, Powerman ni basically dia akan tengok in terms of berapa biji plug, benda-benda macam tu. I think korang pun, kita pun agree on that kind of costing di peringkat mekanik lah. So itu kos-kos yang untuk jaga 3.5 ni, dia a bit mahal in terms of spark plug, in terms of dia punya what we call it in terms of dia punya
minyak hitam. Okay, tetapi ada juga yang murah, lebih murah daripada 3.5. Contohnya minyak 2.5 ataupun 2.4 ni dia gunakan gearbox CVT. As compared dengan 3.5, 3.5 dia menggunakan gearbox normal, automatic biasalah, biasa conventional auto. Untuk yang 2014 model ke bawah dia gunakan 6 speed. Untuk yang latest ni dia gunakan 8 speed normal automatic. Untuk yang 3.5. So minyak CVT dengan minyak normal auto harga berbeza. So normal CVT ataupun CVT gearbox ni dia punya minyak hitam agak mahal sikit berbanding dengan apa benda normal auto ataupun conventional auto gearbox. Okey, kat situ 3.5 is jimat sikit lah, nombor satu. Nombor dua, 2.4 ataupun 2.5 ni dia ada satu part dipanggil balance shaft dalam enjin dia. Maksudnya yang itu setiap 80,000 untuk model lama, untuk model 2014 ke bawah, ataupun 150,000 untuk model baru, yang balance shaft tu wajib tukar. Itu model-model itu untuk model 2.4 ataupun 2.5 wajib tukar. Kalau tak tukar, korang punya enjin siap boleh kadang-kadang boleh kena tukar enjin baru ataupun kena overhaul. Itu mandatory untuk 2.4 and 2.5. Tapi untuk 3.5 that balance shaft tu tak ada. Itu kat situ ada pula dia punya advantage untuk 3.5 lah. So kos untuk balance shaft ni plus minus dalam 1,000 lah. So kat situ pada aku untuk yang regular maintenance, yes, 3.5 akan lebih mahal. Tapi untuk yang 2.4 ataupun 2.5, kalau sampai waktu contohnya 80,000 atau 150,000, memang kau nak tukar balance shaft, dan yang itu agak a bit mahal lah, 2.4 ataupun 3.5. So in conclusion, perlu ke 3.5 ni? Pada macam aku dah cakap tadi, pada aku sebagai pengguna Wavefire 2.4, untuk aku sendiri, gaya pemanduan aku ni santai pun sometimes aku tekan juga 150, 160. So pada aku 2.4 is more than enough. Okay, lebih daripada cukup. Sebab apa tahu? Sebab kereta ni is MPV. Satu, kita bawa family. Apa bendanya nak bawa sampai 180, 190. Memang kadang-kadang kita try test jugalah. Kita ada kereta power sini dan kita nak try. Tapi my personal view is 2.4, 2.5 dah memadai. Lebih daripada cukup pun untuk kita tekan 15, 16. Yes, minyak dia akan lebih tinggi sikit. Contohnya macam kalau 3.5 kita bawa 180, dia punya RPM dalam 2,500. As compared dengan 2.4, kalau kita tekan 180, dia punya RPM 3.8, 3,800. So kat situ minyak dia macam saya kata tadi awal-awal, kalau kita tekan 2.4 memang kuat minyak. So kalau kita ni jenis yang santai-santai, 2.4 lebih jimat. So my personal view, gunalah 2.4 ataupun 2.5 untuk pemanduan yang relax, santai. Kalau very eager untuk power, then terus shoot kepada 3.5. Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ini berkaitan dengan 3.5 ataupun 2.4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.